Assalamualaikum dan salam syurga sayang, bersama saya Al-Fairis Jumurin. Berita utama, Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menerima kunjungan hormat daripada Majlis Islam Sarawak di kediamannya di Demak Jaya pada Rabu. Kunjungan hormat tersebut yang diketuai oleh Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha bertujuan memperkenalkan 14 orang anggota majlis baru yang dilantik bagi tempoh 3 tahun berkuat kuasa 1 Ogos 2021 sehingga 31 Julai 2024. Turut hadir ialah anggota Majlis Islam Sarawak Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki, anggota ex-officio Sahibus Samahah Datuk Kipli Yassin dan kesemua anggota yang baharu. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak komited untuk menambah baik pengurusan di Pusat Hikmat bagi setiap Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, pengurusan rekod Pusat Hikmat di setiap kawasan DUN adalah penting bagi memastikan setiap projek pembangunan yang dijanjikan kepada rakyat dapat dilaksanakan tanpa sebarang masalah. Perkara-perkara yang harus kita tingkatkan dari sudut transparansi and good governance is the way we hold our fund and the way we disburse our fund, so that apa yang kita uruskan adalah mengikut beberapa SOP untuk kita menguruskan pusat kita masing-masing. It is very important that your office manager, of course under your supervision, must be able to comply with the procedure and record. Record is important. Lain sih juga record. I mean, in any government department, record is important because you're being audited. And kalau ini dapat kita urus dengan baik, sudah tentu you got no problem to fulfill your promises to the rakyat. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis pelancaran projek khas di Hotel Pullman Kuching pada Rabu. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menegaskan kepada setiap adun untuk memastikan tata cara pengurusan pusat hikmat masing-masing selaras dengan garis panduan yang telah ditetapkan dalam projek berkenaan. We have to improve our guideline. Kadang-kadang maybe when we sit down guideline, so now we put in a booklet so that you know what are the necessary procedure that has to be observed in terms of managing your project. Dalam majlis itu juga, Ketua Menteri turut mengumumkan mengenai pelantikan Datuk Ibrahim Baki sebagai Ketua Whip Gampogan Parti Sarawak GPS DUN. Beralih ke laporan persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak, Kerajaan Sarawak hanya akan mula menggunakan gelaran premier bagi menggantikan nama Ketua Menteri selepas ianya diwartakan. Menurut Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, pewartaan akan melalui beberapa proses hingga ianya dipersetujui oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Katanya, satu tarikh spesifik akan ditetapkan untuk menguatkuasakan penggunaan gelaran tersebut secara rasmi setelah ia dipersetujui. Secara rasmi perlu ditunggu sehingga ia digazet dan proses terusnya yang mana antara lain dibawa sehingga ke peringkat Tuan Yang Terutama untuk diberi assent ataupun consent, dan akan ditetapkan tarikh spesifik bila ia boleh dikuatkuasakan. Ya. Dan itu kita tunggu daripada Kabinet dan juga Kerajaan Negeri bila ia akan dipergunakan. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian dalam sidang media di bangunan DUN baru pada Rabu. Beliau yang juga Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan berharap proses pewartaan itu dapat dilakukan dengan cepat untuk mengelak sebarang spekulasi. Saya melihatnya begitu juga. Kalau sudah dibincang secara besar perkara macam ini, lebih baik ia dipercepatkan. Lebih baik dipercepatkan. Nanti kalau ia ditunggu sampai berbulan-bulan, ia akan menyebabkan spekulasi yang baru. Kenapa
perlu menunggu sampai 3 bulan. Kalau dapat dalam masa sebulan ataupun tidak sampai dalam masa sebulan, seminggu pun boleh, lagi elok. DUN Sarawak pada Selasa meluluskan rang Undang-Undang RUU Pindaan Perlembagaan Negeri Sarawak 2022 untuk menukar gelaran Ketua Menteri kepada Premier selepas mendapat sokongan 2/3 daripada Ahli Dewan Undangan Negeri. Turut diubah gelaran Timbalan Ketua Menteri kepada Timbalan Premier dan gelaran Menteri Muda kepada Timbalan Menteri. Sementara itu, mengulas mengenai persetujuan antara Malaysia dan Brunei untuk melaksanakan laluan perjalanan lengkap vaksin atau VTL, Datuk Seri Abdul Karim percaya kerjasama tersebut mampu merancakkan semula sektor pelancongan negeri ini. Katanya kerajaan Sarawak khususnya industri pelancongan di negeri ini menyambut baik kerjasama itu dan berharap ia dapat dilaksanakan dalam masa yang terdekat. Kita berharap agar usaha ini akan datang berjaya dalam masa yang terdekat kerana BTL ini akan membawa masuk ramai warga-warga daripada Brunei berkunjung ke Miri kerana sebelum COVID melanda Malaysia dan juga dunia, pengunjung yang paling ramai masuk ke negeri Sarawak adalah daripada Brunei. Dan kalau sekiranya BTL ini dibuka ataupun pintu sempadan ini dibuka di antara Malaysia, iaitu di Sarawak dengan Brunei, insya-Allah saya rasa ia akan mengembalikan apa yang telah berlaku sebelum COVID masuk. Tambahnya, Sarawak juga berharap laluan VTL ini dapat dipersetujui bersama Singapura dan Indonesia yang mempunyai kepentingan kepada industri pelancongan. Pada Selasa, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan Malaysia dan Brunei secara dasar bersetuju untuk melaksanakan laluan VTL udara dan darat bagi pergerakan rentas sempadan antara kedua-dua negara. Dalam pada itu, Sarawak mengorak langkah dalam usaha memperkasakan industri getah dengan meluluskan rang Undang-Undang RUU Lembaga Industri Getah Sarawak 2022. RUU tersebut diluluskan Speaker DUN Sarawak Tan Sri Muhammad Asfiah Awang Nasar pada bacaan ketiga selepas dibahaskan oleh 13 adun dari Blok Kerajaan dan Pembangkang pada hari terakhir persidangan DUN pada Rabu. Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom ketika membentangkan usul tersebut berkata semangat penumbuhan Lembaga Industri Getah Sarawak 2022 mengiringi kelulusan RUU ini yang akan membantu meningkatkan pendapatan isi rumah seterusnya mencapai aspirasi menjadi negeri maju pada 2030. The spirit of this formation of SARIB in short, which is Sarawak Rubber Industry Board 2022, is actually to assist the smallholder sector, especially to improve their income of household income, especially those in B40, to reach or to meet the target of our by 2030 high income economy. We have raised the target limit to 6,000 ringgit Malaysia per household. Terdahulu dalam pembentangan bacaan kali kedua, Datuk Seri Dr. Stephen Rudy memberitahu pengenalan RUU Lembaga Industri Getah Sarawak 2022 bertujuan merangka hala tuju dan dasar yang lebih komprehensif industri getah di negeri ini. Katanya lembaga ini akan membolehkan peruntukan lebih besar diperuntukkan dalam industri getah Sarawak pada masa akan datang. This bill introduces a regulatory function with coherent framework and set the path of more comprehensive policy directions that is predecessor and to make better provisions in respect of the rubber industry, particularly the smallholder subsector in Sarawak. It will also enhance all government initiatives and interventions within this sector to be implemented successfully. Masih dengan perkembangan persidangan DUN, statistik terkini Jabatan Pertanian merekodkan sebanyak 32,000 pengusaha kecil terlibat dalam industri sagu di Pusak, Igat, Dalat, Mukah dan Balingian. Menurut Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi, Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA telah membangunkan lebih 1,000 hektar tanah melibatkan lebih 5,000 pekebun kecil di Sebakong dan Dalat serta 5,812 pekebun kecil terlibat dalam pembangunan estet satelit pekebun kecil sagu.
Katanya industri sagu amat menguntungkan dengan harga pasaran dunia sejak 5 tahun lepas berada tidak kurang daripada RM2,000 setan dan ini menjanjikan masa depan yang menarik untuk perkembangan industri sagu. Justru beliau yakin melalui penubuhan Lembaga Kemajuan Sagu dan Nipah akan membolehkan industri sagu berkembang dan mempunyai masa depan yang cerah. With our leadership emphasis to explore new economy by encouraging development and application of new technology, it is my wish to see that the board will be able to serve as a platform to promote research and development on sago and Nipah, so that more product can be derived from this industry and eventually diversifying our economic activity. Beliau berkata demikian semasa mengambil bahagian dalam pembahasan RUU Lembaga Kemajuan Sagu dan Nipah pada persidangan DUN Sarawak pada Rabu. Ujarnya lagi, industri sagu dan nipah ini telah lama dalam perancangan Kerajaan Sarawak sejak Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menjadi Ketua Menteri, di mana pada tahun 1993 beliau telah mengumumkan lebih 20,000 hektar tanah di Sarawak dijadikan kawasan tanaman komoditi ini. Usaha ini diteruskan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dengan memperkenalkan idea penubuhan Lembaga Kemajuan Sagu dan Nipah bagi memperkasakan lagi industri sagu ini. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Darul Safi'i Ahmad mencadangkan Kerajaan Sarawak mewartakan kawasan di pesisir yang mempunyai tumbuhan pokok rumbia bagi memastikan komoditi itu sentiasa ada untuk menampung keperluan komuniti setempat. Katanya pewujudan Lembaga Kemajuan Sagu dan Nipah adalah satu langkah proaktif Kerajaan Sarawak untuk memastikan produk yang dihasilkan daripada kedua-dua komoditi itu dapat dikekal dan dipertingkatkan pengeluarannya bagi memenuhi pasaran semasa. Oleh itu, Datuk Speaker, saya ingin mencadangkan supaya pokok-pokok nipah yang tumbuh di sepanjang kawasan pesisir hendaklah diwartakan supaya ianya tidak dimusnahkan untuk pembangunan yang lain serta perlu dikekalkan sebagai NCR land untuk komuniti di kawasan pesisir. Berucap semasa mengambil bahagian dalam pembahasan RUU Lembaga Kemajuan Sagu dan Nipah pada persidangan DUN Sarawak pada Rabu, beliau turut mencadangkan agar Lembaga Kemajuan Sagu dan Nipah memperkenalkan penggunaan teknologi terkini dalam industri ini bagi memenuhi permintaan domestik dan antarabangsa. Ini termasuk menyediakan program latihan dan pembangunan kemahiran yang sesuai kepada sesiapa yang berminat untuk menceburi industri berkenaan. Perkembangan COVID-19, kes positif baharu di Sarawak kembali meningkat menyaksikan sebanyak 307 kes direkodkan pada Rabu untuk meningkatkan jumlah kumulatif kepada 255,024 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan daripada jumlah tersebut 158 kes adalah dalam kategori 1, 148 kes kategori 2 dan 1 kes kategori 4. Sementara itu 20 daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Sekian edisi tengah hari bersama saya Al-Faris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Orang ramai diingatkan untuk tidak leka dan terus patuh SOP. Salam UKAS.